TV KPM. Didik TV KPM. Nak tangkap kacang, nak tangkap kacang. Ha, dapat 2 kacang. Nak tangkap kacang, nak tangkap kacang. Dapat lagi 2. 2 tambah 2, 4. Nak tangkap kacang. Akmal, apa yang Akmal tengah buat ni? Cikgu, ini saya tengah buat latihan ni cikgu. Mengangkat kacang pakai chopstick. Ya ke? Saya pun nak try jugalah. Ada tak chopstick ekstra? Alamak, Lebihan. lupa pula minta kat producer tadi. Cikgu, cari risau. Zam-zam, ala Kazam. Syuf! Syuf! Wow. Jadi ahli silap mata pula ya? Ya, cikgu. Okey, Saya mari. dah dapat 2, 4, 6, 7. Okey, saya nak cuba pula. Cikgu. Nak tengok siapa paling banyak. 2. Ui, hebatnya. 4. Lagi 2, 4. Ui, hebatnya. 2. Okey, cuba lagi sekali. Lagi sekali. Lagi sekali. Tengok. Alah, 1 je Akmal. Alah, kena Sekejap belajar. cikgu. Ya. Sebenarnya ada kena-mengena ke dengan kita tangkap kacang ni dengan apa yang kita nak belajar hari ni? Cikgu, ada kena-mengena ke ni? Ya, betul Akmal. Sebenarnya permainan yang kita main pada tadi ni sebenarnya ada kaitan dengan pembelajaran kita sebentar nanti. Ya, betul. iya ke? Betul. Akmal tunggulah. Okey, kalau nak tahu apa dia, jom kita mulakan kelas kita dalam slot menengah rendah. Cikgu, tengok. Saya boleh dapat 10 sekarang, cikgu. Alright. Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri. Dan sebelum saya memperkenalkan guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran pendidikan moral kita untuk slot kali ini, saya nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaimi. Assalamualaikum. Apa khabar? Hai. Comel. Baiklah. Dan sekarang inilah dia guru yang tadi dapat bilangan kacang sama dengan saya, Cikgu Mageswari. Apa khabar, Cikgu? Okey, baik Akmal. Okey, cikgu nak pergi mana tu? Cikgu stay kat situ je. Ya, okey. Cikgu stay kat situ je. Cikgu jangan jalan-jalan pergi ke mana. Mungkin cikgu boleh ke belakang sedikit. Okey. Okey, cikgu, kita tahu kan kali ini kita nak belajar bagi mata pelajaran pendidikan moral. Betul. Tapi sebelum tu cikgu, katanya cikgu ada bawa anak-anak murid cikgu. Ya, betul. 4 orang. Ya. Siapakah mereka ni, cikgu? Okey, saya perkenalkan murid saya, Ganesh dari SMK Jalan Reko. Ganesh, boleh angkat tangan, Ganesh? Lambai sedikit. Lambai. Okey. Hello. Dan, apa khabar? Okey, Manggai dari SMK Jalan Reko. Okey. Okey, lambai sikit Manggai, nak kenal. Okey. Ah. Mukesh dari SMK Kajang Utama. Okey, mana satu tu? Oh, Okey, cukup dan tenang Nishan- ya dekat kerusi dia. Ya. Dan Nishanti dari SMK Kajang Utama juga. Hai. Okey, hai. Okey, inilah dia murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk slot kali ini, Ya, cikgu. betul, ya. Ini tadi kacang punya kacang, cikgu. Apa sebenarnya kaitan dengan mata pelajaran pendidikan moral yang kita nak belajar kali ini, cikgu? Okey, sebenarnya lebih baik saya tunjukkan slide saya untuk menunjukkan, Silakan. menggambarkan apa yang kita nak belajar pada hari ini, Akmal ya. Boleh, cikgu. Alright. Okey. Alright. Okey, ini adalah tajuk ya. Kita akan masuk pada bidang 3 iaitu hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Baik. Dan tajuk yang kita akan perbincangkan pada hari ini adalah tentang hidup bersatu padu menjana kesejahteraan. Baik. Okey. Jadi kita nampak dalam gambar ni pun ada pelbagai kaum ya dalam gambar ni. Yap. Okey. Dan apa yang kita akan belajar? Okay, apa yang kita akan belajar adalah melalui studi pembelajaran ini kita akan menjelaskan cara hidup bersatu padu ya dalam kepelbagaian agama. Kedua, kita akan tengok rumusan ataupun merumuskan kepentingan ataupun keperluan kita mengamalkan amalan hidup bersatu padu. Dan seterusnya tentang kita akan tengok apakah cabaran hidup dalam bersatu padu. Okey. Seterusnya
Okey, ini adalah cadangan nilai yang boleh digunakan oleh murid dalam sesi untuk tajuk yang ini. Okey. Selain daripada nilai ini, kita juga boleh gunakan nilai yang lain lebih sesuai ya. Okey, contohnya ni ada patriotisme, toleransi, berterima kasih, hemat tinggi, rasional, dan juga kita boleh masukkan contohnya bertanggungjawab juga ya. Okey. Dan seterusnya. Siapa ni cikgu? Ini pun adalah anak murid saya. Okey, sebelum kita masuk kepada sesi pembelajaran seterusnya, apa kata Akmal kalau kita tonton satu video ni? Oh, video apa tu cikgu? Mari kita tonton bersama. Let's go. Sastrikal. Vanakkam. Kacihao. Good day. Namaste. Selamat datang. Kopi Sanangan. Selamat sejahtera. Oh. Boleh? Nampak apa yang mereka katakan? Ya, cikgu. Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin bertanya kepada murid-murid saya. Okey. Okey, murid-murid tadi nampak kan ada pelbagai bahasa yang diucapkan. Okey, boleh tak terangkan sedikit tentang video tersebut? Siapa nak cuba menjawab? Okey, ni Wicanti. Okey, Wicanti, cuba Wicanti. Menunjukkan pelbagai kaum bersatu padu. Okey, dia melibatkan pelbagai kaum. Sebab dalam video tu pun kita telah nampak ya, adanya pelbagai kaum, murid yang terdiri daripada pelbagai kaum, dan mereka menggunakan bahasa yang pelbagai. Betul. Okey, kita dapat kata sastrikal. Oh, ya. Namaste, kita ada selamat datang. Kacihao. Kacihao. Okey, menunjukkan pelbagai kaum yang di mana di Malaysia ni merupakan sebuah negara yang unik ya, Akmal ya. Yang mana walaupun kita terdapat ramai pelbagai jenis kaum, tetapi dari segi bahasa, penggunaan bahasa, kita masih juga boleh menggunakan bahasa kaum yang lain. Betul. Itu adalah merupakan kemahiran ekstra, kemahiran tambahan untuk kita untuk mengetahui bahasa yang lain ya, daripada bahasa ibunda kita. Betul tu cikgu. Okey. Cikgu, macam cikgu mahir dalam berapa bahasa cikgu? Daripada bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Tamil. Bolehlah saya faham sikit-sikit bahasa Hindi sikit, boleh sebab banyak menonton cerita Hindi kan. Boleh memahamilah sikit. Terbaiklah cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah. Jangan ke mana-mana. KPM. Okey, baik. Masih lagi menyaksikan slot menengah rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Maggie Asfari. Cikgu, untuk segmen kali ini kita nak belajar apa pula ni cikgu? Okey, mari kita masuk kepada sesi pembelajaran kita. Okey, sebelum saya masuk kepada tajuk ataupun subtajuk pembelajaran pada hari ini, apa kata kita tengok satu video eksperimen ya? Satu video eksperimen dan kita akan tengok bagaimana video tersebut ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Mari kita. Alright. Siapa di sini pernah ada atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Siapa di sini boleh nyanyikan lagu negaraku?
Itu dia cikgu Cikgu, perasan tak saya ada dalam video tu cikgu? Ya ke? Saya tak perasan lah. Okey, saya akan tonton balik. Okey. Baik cikgu, apa kena guna video tersebut tu cikgu? Okey, sebelum saya jawab soalan ni, saya ingin soalkan tentang video ni kepada murid-murid saya ya. Okey. Okey, apa yang murid-murid kesayangan saya dapat fahami daripada video tersebut? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan cepat. Wah. Wow, Ganesh. Silakan, Okey, cuba Ganesh. Ganesh. Menunjukkan pelbagai kaum membuat aktiviti yang sama. Okey kita nampak dalam video tersebut tampaknya pelbagai kaum mereka menjalankan aktiviti yang sama, mereka mempunyai pandangan yang sama Betul. dari segi contohnya dari segi sama ada dari kehidupan harmoni ke ataupun menjanjikan logo negara hukum ke. Yap. Okey, jadi satu lagi soalan. Okey, selain daripada jawapan Ganesh tu, apa pula pandangan yang lain? Okey, siapa nak cuba? Yap. Siapa? Siapa boleh angkat Siapa tangan? boleh angkat selain daripada tentang menunjukkan pelbagai kaum dan perpaduan kaum, ada tak? Ada tak jawapan lain? Okey, Nishanti cuba. Dapat pelbagai kaum bersatu padu. Okey, dia menunjukkan bersatu bersatu padu. Walaupun secara tidak langsung memang tak sangka bila melalui eksperimen ini kita boleh dapat tahu bagaimana pelbagai kaum ni dapat memumpuk atau boleh bersatu di satu tempat di mana memang tak sangka yang mana mereka mempunyai pandangan ataupun pilihan yang sama. Ya. Jadi daripada video tersebut kita akan masuk kepada tajuk kita, iaitu kita nak tengok apakah contoh-contoh amalan dalam hidup bersatu padu. Ya. Okey, iaitu pertama kita akan nampak agama atau kepercayaan, bahasa dari segi bangsa dan juga budaya. Okey, dari segi agama atau kepercayaan ni kita nampak bagaimana contohnya majlis rumah terbuka. Okey, bagaimana semasa sambutan hari raya ke, hari Deepawali ke. Okey, yang mana sekarang sudah ada tradisi yang mana melaksanakan rumah terbuka dan mereka menjemput pelbagai kaum jiran mereka untuk hadir, dan ini sudah menunjukkan bagaimana perpaduan kaum itu dapat dipupuk Okey, tak kira sama ada bahasa, bangsa atau budaya yang berbeza. Betul. Okey, dan kita juga nampak amalan melalui bahasa, itu bulan bahasa kebangsaan yang mana memang dilaksanakan di setiap sekolah. Okey, di mana satu bulan itu mereka akan pihak sekolah akan melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mengayakan bahasa kebangsaan kita. Okey, dan seterusnya dari segi bangsa ini bagaimana pelbagai kaum ni kita dapat memupuk satu bangsa yang mana melalui contohnya melalui sambutan Hari Kebangsaan. Yang mana Hari Kebangsaan ini merupakan satu hari yang sangat penting dalam kehidupan rakyat Malaysia Jadi di mana dalam semasa sambutan Hari Kebangsaan ini kita akan nampak bagaimana pelbagai kaum ni mereka turut serta dalam sambutan Hari Kebangsaan. Yang sama ada mereka mengambil bahagian ataupun hanya untuk menyaksikan perarakan Okey, dan seterusnya budaya. Okey, saya tunjukkan gambar tarian ini, contoh saya ambil program Citra Warna yang mana dalam program Citra Warna ni kita boleh nampak pelbagai tarian yang disampaikan ataupun ditonjolkan oleh pelbagai kaum. Yang sangat menariknya adalah ada kaum yang akan menari untuk tarian kaum yang lain. Contohnya kaum Cina, mereka menarikan lagu tarian Bharatanatyam yang tarikan oleh kaum India. Jadi memang sangat istimewa dan memang sangat menarik program budaya, contohnya program Citra Warna ini. Okey, ini merupakan beberapa contoh amalan yang mana kita dapat lihat di mana bagaimana rakyat Malaysia kita boleh hidup bersatu padu walaupun terdiri daripada pelbagai bangsa, bahasa dan budaya. Itu bukan satu halangan untuk kita hidup bersatu padu. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah cara hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Okey, menjaga bahasa Okey, menjaga sensitiviti pelbagai kaum. Okey. Sebelum saya teruskan kepada cara yang lain. Okey, saya nak tunjukkan soalan ni kepada murid saya. Okey, apa yang awak faham tentang sensitiviti pelbagai kaum? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, Yukesh. Sorry. Okey. Cuba Yukesh. Yukesh, silakan. Tidak mengejek rakan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka. Bagus tidak mengejek atau menghina rakan atau kaum lain dengan kata-kata yang tak baik mana boleh menyinggung ataupun menyakiti perasaan orang lain Okey, selain daripada itu ada tak contoh lain? Tadi ramai angkat tangan. Manggai. Okey, teruskan Manggai. Tidak menyentuh perkara sensitif yang boleh menyakitkan hati orang lain. Tidak menyentuh isu sensitif yang mungkin berkaitan dengan agama ke ataupun amalan mereka yang mana boleh juga menyakiti perasaan kaum tersebut Jadi ini akan menyebabkan pelbagai masalah perkauman boleh wujud Okey, seterusnya
kita akan tengok mengenali adat dan budaya kaum lain ya. Bagaimana kita boleh mengenal contohnya dari segi pemakanan, pakaian, yang mana sama-sama kita boleh perlu tidak rasa malu untuk mengenali ya adat dan budaya kaum lain dengan cara mempelajari ya. Okey, seterusnya menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian. Maknanya dekat sini dia lebih kurang sama dengan B dan C, di mana sekiranya kita tidak dekat sini kita menghormati, sekiranya kita tidak mengamal pun tak bercontohnya semasa sambutan Hari Tari Pusam ya. Itu kita nampak dekat sini, walaupun ada pelbagai kaum memang mereka menerima dan mereka menghormati, walaupun mereka tidak amalkan tetapi mereka menghormati hari tersebut ya. Okey, seterusnya menghayati prinsip rukun negara. Okey, ini bila saya kata rukun negara ni, saya nak tanya dengan murid-murid saya, adakah mereka masih ingat dengan 5 prinsip rukun negara? Akmal ingat tak? Ingat, cikgu. Ingat. Okey, siapa nak berikan saya salah satu prinsip rukun negara? Saya nak uji. Ganesh. Okey, Ganesh. Okey. Silakan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan prinsip yang pertama sekali ya. Kita bagi peluang. Saya dah sebut dah, cikgu. Tak apa. Okey, kita buat lagi satu ya. Prinsip yang kedua? Lukesh. Kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kesetiaan kepada raja dan negara. Sebenarnya ada 5 prinsip ya. Di mana 5 prinsip ini memang ada kaitan dengan berkaitan dengan perpaduan negara yang melibatkan pelbagai kaum, yang mana kita perlu hidup bersatu padu secara harmoni dan sejahtera ya. Okey, seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan pelbagai kaum. Okey, contohnya aktiviti kemasyarakatan pelbagai kaum ni contohnya dalam aspek bergotong royong. Okey, selain daripada bergotong royong, ada tak aktiviti kemasyarakatan lain yang murid saya boleh berikan? Siapa nak cuba? Okey, Nishanti. Apa aktiviti? Cikgu, aktiviti terbuka, rumah terbuka. Okey, aktiviti majlis rumah terbuka. Lagi kita boleh buat contohnya rukun tetangga, ya, hari keluarga, ya, di mana ini semua melibatkan pelbagai kaum. Ya. Okey. Jadi kita dah tengok dari segi fakta mengenai amalan, cara, okey, bagaimana kita boleh hidup bersatu padu. Okey, sekarang saya nak uji berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey, saya telah sediakan 3 soalan. Okey, ni kita nampak kan permainan congkak ni. Saya tak tahu sama ada Akmal pernah main congkak tak? Saya juara, cikgu. Juara main congkak ya. Bagaimana dengan permainan tari tali pula? Saya kalah, cikgu. Kalah. Okey. Ini merupakan kita nampak 2 gambar yang mana kita nampak gambar ni menunjukkan wujudnya pelbagai kaum memainkan permainan tersebut. Contohnya permainan congkak ni memang cukup popular. Popular di kalangan biasanya kaum Melayu ya. Tetapi tengok kita nampak dekat sini permainan itu bukan hanya tumpukan kepada satu kaum saja, tetapi untuk pelbagai kaum ya. Okey, kita tengok sekarang apakah soalan dan jawapan ya untuk tontonan semua. Okey. Nyatakan 2 nilai yang dipupuk melalui permainan di atas. Okey, siapa nak jawab murid saya sini? Siapa nak jawab? Okey, Ukesh, kita bagi peluang pada Ukesh. Okey, silakan. Kita dapat memupuk nilai rasional. Nilai rasional. Okey, lagi nilai lain ada tak? Okey, Ganesh. Hema tinggi. Berhema tinggi. Hema tinggi ya. Okey, kita tengok jawapan. Akmal lupa. Saya nak arahkan Akmal tulis bintang ya. Boleh, Akmal. cikgu. Kita nak tengok siapa yang aktif hari ni dalam menjawab soalan ya. Kita nak tengok berapa bintang mereka dapat ya. Okey, tadi siapa yang dah jawab, cikgu? Ukesh dan juga Nishanti. Ukesh dan juga Ganesh ya. Okey. Bagi mereka 1 bintang setiap satu. Boleh, cikgu. Okey, ini adalah nilai-nilai lain yang mana kita boleh pupuk dalam permainan tersebut ya. Okey, kita tengok kepada soalan B. Okey, apakah perasaan anda apabila terlibat dalam aktiviti sukan bersama-sama rakan pelbagai kaum, dan berikan alasan. Okey, siapa nak jawab sekarang? Okey, kita bagi Nishanti ya. Saya rasa bangga, cikgu. Saya rasa bangga. Kenapa rasa bangga, Nishanti? Bangga dengan saya ke? Saya dapat mengetahui cara permainan pelbagai kaum. Okey, bagus ya. Maknanya dekat sini dia rasa bangga kerana dia dapat mempelajari ataupun mengetahui dan atau mengenali permainan tersebut. Ya. Okey, ada jawapan lain tak? Kita nak bagi satu lagi peluang. Siapa nak jawab? Okey, Manggai.
Okey. Vishanti. Ha, ya cikgu. Lupa pula Akmal. Cikgu. Ya, apa dia? Bangga? Sekali lagi. Saya merasa bangga cikgu. Okey, bangga. Kenapa bangga Bangga? Kerana saya dapat menjalinkan hubungan yang erat dengan kaum lain. Okey, bagus. Kerana dia dapat menjalin hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan pelbagai kaum. Okey, bagus. Kita tengok jawapannya. Okey, ini merupakan beberapa jawapan yang boleh kita terima untuk soalan ini ya, iaitu perasaan ni perasaan bangga, gembira ya, boleh. Okey, dan mereka kena perlu berikan alasan kenapa mereka rasa bangga ataupun gembira. Ya. Okey, tengok kepada soalan seterusnya, soalan C. Berikan contoh selain sukan yang boleh mengeratkan perpaduan kaum. Siapa cepat dia dapat? Siapa dah jawab? Laju Angkat sekali. tangan berapa? Siapa dulu? Dapat tak Akmal? Siapa? Vishanti cikgu. Oh, Vishanti ya. Okey, kita bagi peluang pada Vishanti. Macam tu cikgu. Okey. Vishanti ya. Apa contoh? Dapat mengunjungi rumah terbuka. Okey, dapat mengunjungi rumah terbuka semasa perayaan ya. Okey, bagus. Okey. Vishanti satu lagi. Lagi satu. Okey. Senyuman. Okey, siapa? Oh, Ganesh dah angkat tangan, dia dah tahu dah. Okey, Ganesh. Okey, apa jawapan lain? Hari Kemerdekaan. Apa dia? Apa lagi? Sekali lagi? Sambutan Hari Kemerdekaan. Okey, sambutan Hari Kebangsaan ya, atau Hari Kemerdekaan. Okey. Okey, bagus. Okey, ada siapa-siapa lagi nak cuba? Okey, Ukesh dah angkat tangan dulu. Ya, Ukesh. Menyertai aktiviti sukaneka yang diadakan di sekolah, di kawasan perumahan dan sebagainya. Ya, menghadiri ataupun menyertai aktiviti sukaneka ya, sukaneka yang apa? Diadakan di sukan di sekolah ke ataupun di taman perumahan ya. Okey, ini merupakan contoh jawapan yang mana kita boleh kaitkan dengan tajuk ini. Okey. sekejap. Baik. Okey, cikgu. Kalau kita dapat lihat dekat sini, cikgu. Ya. Ganesh, Vishanti dan juga Yukesh sedang mendahului, cikgu. Dua ya. Telah mendapat 2 emoji smile. Bagus. Mangge tinggal satu lagi lah. Okey, tak apa Mangge. Ya. Ada lagi banyak soalan yang saya akan kemukakan. Cuba. Siapa cepat dia dapat ya. Baiklah, semuanya selepas ini dalam slot menengah rendah. Jangan ke mana-mana. Wah, 1, 2, 1, 2. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Mageswari kita. Cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula Cikgu nak kongsikan kepada murid-murid dekat luar sana tu? Okey. Untuk segmen seterusnya, mari kita saksikan. Okey. Kita akan tengok mengenai kepentingan amalan hidup bersatu padu. Kepentingan, apakah keperluan kenapa kita perlu hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa dan budaya dan bahasa. Ya. Okey, jadi yang pertama sekali adalah masyarakat hidup harmoni tanpa konflik ya. Konflik ini merupakan masalah seperti contohnya pergaduhan ke, perselisihan faham ke, okey. Okey, jadi kat sini kenapa kita perlu mengamalkan amalan hidup bersatu padu ini, sebab kita dapat hidup tanpa sebarang perselisihan faham ataupun pergaduhan ya, dengan saling bekerjasama. Okey, dengan menghormati dan bertoleransi. Kita bertolak ansur di antara kaum. Okey, dekat sini maknanya kita jangan cepat marah ataupun sikap suka maaf. Memaafkan seseorang itu perlu ada pada kita supaya masalah yang itu tak akan menjadi besar. Kita boleh selesaikan dengan cara yang baik ya. Okey, contohnya satu lagi, sekolah pelbagai aliran bahasa ibunda dengan kurikulum yang sama. Sekarang kita ada sekolah Tamil, sekolah Cina ya, di mana mereka walaupun dia terdiri daripada bahasa ibunda tetapi mereka amalkan kurikulum yang sama. Ya, tak ada perubahan. Bukannya maknanya kalau sekolah Cina dia mengamalkan kurikulum yang berbeza dengan sekolah kebangsaan ya. Dia sebenarnya sama. Okey, hanya bahasa saja yang mereka gunakan bahasa ibunda mereka, okey. Baik. Okey, dan yang penting adalah bahasa Melayu sebagai medium perpaduan
kaum. Jadi kalau Akmal perasan tadi bila saya tunjukkan video yang pertama tadi kan, yang mana pelajar-pelajar, murid-murid saya, mereka mengatakan ucapan selamat sejahtera dalam pelbagai bahasa. Betul kan? Jadi pada akhirnya mereka semua mengucapkan selamat sejahtera. Kan? Selamat sejahtera. Jadi dekat sini bahasa Melayu merupakan satu medium yang mana merupakan bahasa kebangsaan yang mana setiap kaum di Malaysia ni perlu ketahui. Itu merupakan bahasa kebangsaan kita. Jadi kita perlu mengetahui bahasa Melayu selain daripada bahasa-bahasa yang lain. Okey. Yang seterusnya kita akan tengok bagaimana apakah keperluan atau kepentingan amalan hidup ni dapat mengukuhkan ekonomi negara. Bila rakyat kita ni, rakyat Malaysia ni hidup dalam satu padu, tak berperang, tak bergaduh, tak ada perselisihan faham, tak ada huru-hara dan sebagainya. Ini dapat mengukuhkan ekonomi negara kerana negara ni dapat menggalakkan pelabur-pelabur asing datang ke negara kita kerana ke negara kita ni aman dan harmoni, tak ada apa-apa masalah. Jadi mereka boleh melabur sama ada untuk buka perniagaan ke dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung memberikan pendapatan kepada negara kita, ya, dan juga mewujudkan peluang pekerjaan sekiranya pelabur asing ni datang ke negara kita, mereka buka perniagaan. Jadi ini memberikan peluang kepada rakyat kita untuk mendapat peluang pekerjaan juga, ya. Jadi ini dapat mengelakkan daripada kemiskinan ataupun pengangguran, ya. Okey, peningkatan taraf hidup secara tidak langsung bila kita sudah ada kerja, kita ada pendapatan, sudah semestinya taraf hidup kita pun baik, ya. Betul. Okey, jadi yang penting sebab tu amalan hidup bersatu padu ni sangat penting supaya tidak adanya masalah yang mana boleh menggugatkan kestabilan ekonomi kita, ya. Seterusnya meningkatkan imej kita pergi menarik ramai pelancong ke Malaysia. Okey, bagaimana dia dapat menarik ramai pelancong ke Malaysia melalui pelbagai budaya dan tradisi. Okey, jadi dekat sini kalau kita katakan Malaysia ni merupakan sebuah negara yang unik dengan pelbagai kaum. Tak kira sama ada orang kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, Punjabi dan juga etnik daripada Sabah dan Sarawak, ya. Okey, dekat sini kita kaya dengan pelbagai budaya dan tradisi yang menjadi daya tarikan kepada pelancong-pelancong asing. Ya, dan yang paling seronoknya adalah, yang istimewanya adalah pelbagai makanan tradisional. Okey, apa makanan kegemaran Akmal? Untuk apa? Bagi? Makanan tradisional ni. Oi, banyaklah cikgu. Nasi lemak. Saya rasa vadi pun salah satu saya punya kesukaan. Lepas tu yang mungkin pun saya suka cikgu. Apa-apa saja. Ayam pansu cikgu. Aduh, banyaklah tu. Tapi tak gemuk juga, ya Akmal? Ya. Okay. So, apa ni, dan juga pelbagai rumah ibadat yang menarik. Di mana pelbagai aktiviti ataupun perkara yang ada dekat di Malaysia ni yang menjadi daya tarikan kepada pelancong untuk datang ke Malaysia, dan secara tidak langsung dengan kehadiran pelancong ni, ini dapat juga meningkatkan ekonomi negara kita. Ya. Okey, seterusnya betul, dan meningkatkan imej negara. Itu yang sangat penting, ya. Jadi Malaysia menjadi satu teladan kepada negara-negara lain yang mana negara kita tidak menghadapi masalah seperti ada negara yang mengalami peperangan dan pergolakan, ya. Tetapi kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni, ya. Itu sangat penting untuk meningkatkan imej negara kita. Dan keunikan perpaduan kaum ni memang menjadi kata buah yang di seluruh negara di dunia, yang mana mereka sangat menarik, mereka sangat suka, gembira dengan keunikan negara kita ni. Betul. Dan ini juga merupakan satu cara untuk kita mewar-warkan ataupun mempromosi negara kita di peringkat antarabangsa. Ya, betul. Okey. Alright. Dan seterusnya sekarang sekarang saya nak uji pula kepemahaman murid saya, iaitu daripada kepentingan tadi. Okey. Menghadiri sambutan rumah terbuka. Tadi saya dengar siapa yang jawab? Wishanti, tak silap saya, dia jawab menghadiri sambutan rumah terbuka. Wishanti, betul tak Wishanti? Okey, saya nak tanya Wishanti, apa keperluan? Okey, Wishanti, apa kepentingan kita bila kita menghadiri rumah terbuka ni? Dapat mengerat hubungan antara satu sama lain. Okey, bagus. Dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Daripada kita hanya mengunjungi ke rumah, katakan mengunjungi rumah satu kaum saja, tapi rumah terbuka ini terbuka kepada semua kaum, terutamanya kepada jiran-jiran di sekeliling, ya. Betul. Dengan ini kita dapat juga dapat mengeratkan hubungan kita dan juga dapat mengenali
mengenali Budaya. lebih dekat ya jiran Ya. kita tu, dan juga of course sudah semestinya tentang makanan mereka, budaya mereka kita dapat mengenali dan juga mempelajarinya. Ya. Okey. Okey. Siapa Bintang jawab untuk tadi bintang Vishanti, Vishanti? cikgu, Ha. Okey. Bintang. Sekarang kita tukar kepada bintang pula ya. Boleh, cikgu. Okey, cantik bintang tu. Ya. Okey, yang kedua adalah menyertai sambutan Hari Kebangsaan. Siapa nak jawab? Siapa tadi? Yugesh, cikgu. Yukesh ya. Yukesh, Okey, Yukesh. menyertai Okey. sambutan Hari Kebangsaan. Apa kepentingan, Yukesh? Kita dapat memupuk semangat patriotism. Dengan Bagus. ini kita akan mencintai negara dan kaum lain. Jawapan dia. Mantap ya, jawapan mantap ya. Huh. Okey, thumbs up. Okey, jadi menyertai sambutan Hari Kebangsaan ni dapat memupuk sikap ataupun nilai patriotisme di kalangan rakyat Malaysia, dan juga dapat memupuk nilai cinta akan negara atau taat setia kepada raja dan negara. Okey, bagus ya. Okey, saya tak tunjukkan jawapan tadi. Sekejap. Okey, bintang untuk Okey, Yukesh bintang juga. dengan Yukesh ya. Okey, yang ketiga, menyumbangkan tenaga dalam aktiviti gotong royong. Siapa dia lain tu diam aja. Manggi, cikgu. Manggai ya. Okey, Okey. Manggai. Okey, kita bagi peluang lah pada Manggai ya. Okey, dia Manggai. baru satu tu, cikgu. Kesian dia. Okey. Okey, come on, Manggi. Dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Okey, bagus ya. Dapat memupuk semangat harmoni ya, dan juga sikap kesejahteraan di kalangan masyarakat. Bila bergotong royong ni barulah kita kenal jiran kita. Kalau tak kenal ya. Siapa dia ni? Tak kenal ya. Jadi kita dapat jiran. mengenali, betul. Okey. Okey. Seterusnya, melibatkan diri sebagai sukarelawan. Cepat angkat. 1, 2, 3. Cikgu, Vishanti betul laju lah, cikgu. Ya, Kak Vishanti. Okey, Vishanti. Okey, silakan Okey, jawapan Vishanti. anda. Dapat memahami dan menghargai budaya pelbagai kaum. Alamak, jawapannya... Melibatkan diri sebagai sukarelawan dalam program kebudayaan ni, apa tadi? Ulang sekali. Dapat memahami dan menghargai budaya pelbagai kaum. Dapat memahami dan juga menghargai budaya pelbagai kaum. Okey, bagus Okay. Betul, cikgu? Betul. Bintang lagi untuk Bintang Vishanti. lagi Vishanti. Okey, lepas ni yang lain tu cepat angkat tangan ya. Okey, Ganesh. Okey, sebelum tanya soalan kita angkat tangan dah. Dah angkat tangan. Okey. Alright. Okay, jadi ini merupakan beberapa kepentingan berdasarkan pada aktiviti ya, aktiviti amalan ya. Okey. Seterusnya kita tengok kepada Ini merupakan satu aktiviti, itu aktiviti gotong royong. Jadi saya nak uji murid saya berdasarkan kepada tajuk kepentingan tadi. Okey, ini adalah 3 soalan saya telah sediakan, iaitu berkaitan dengan nilai, kepentingan dan juga cara ya. Okey, mari kita tengok kepada soalan. Okey, nyatakan 2 nilai yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam gambar di atas yang mereka amalkan aktiviti gotong royong itu. Cikgu. Ganesh. Saya dapat Ganesh. Silakan, cikgu. Okey, saya dapat Ganesh angkat tangan dia. Okey, Ganesh. Toleransi ya. Toleransi sebab kita mengamalkan sikap bertolak ansur ansur ya. Kita sahabat dan juga bertolak ansur. Okey, siapa lagi? Apa lagi nilai lain? Siapa? Vishanti ya? Lajulah, cikgu. Vishanti ni tunggu je masa. Okey, Vishanti, apa jawapan Vishanti? Nilai rasional. Nilai rasional. Okey, kita tengok ada tak Kita semak jawapan jawapan dia. dulu. Okey, ada. Okey, nilai kerjasama ya. Dalam gotong royong ni kita perlu kerjasama ya untuk supaya aktiviti gotong royong tu dapat dilaksanakan dengan jayanya ya. Okey, baguslah budak-budak saya ni. Jadi Ganesh 1 bintang, Vishanti 1 bintang. Vishanti, okey. kalau awak nak berikan bintang kepada Manggai, baik tahulah. Banyak awak kat situ dah. Okey, seterusnya. soalan yang kedua. Saya jangan angkat dulu ya, bila saya kata angkat baru angkat. Okey, terangkan. Sebab semua sibuk nak angkat tangan ya. Semua nak bintang. Okey, terangkan 2 kepentingan aktiviti gotong royong dalam memupuk perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum. Saya nampak Ganesh dah macam ini dah. Tangan tu turun dulu, Ganesh. Biar saya yang kira boleh, cikgu. Boleh. Wah, seronok macam pertandingan. Dia dah macam ini tangan dia dah. Dia kita tak nampak tu. Okey, turun tangan. Terangkan. Turun tangan Terangkan balik. 2 kepentingan. Okey, 1, 2, 3. Siapa tadi? Cikgu, silakanlah saya tahu. Okey, saya bagilah peluang pada Ganesh. Ganesh, okey. Silakan daripada Ganesh. tadi. Okey.
Apa kepentingan Ganesh? Menggerakkan hubungan. Mengeratkan? Apa? Mengeratkan Kan hubungan. Okey, mengeratkan hubungan. Okey, saya nak dua kepentingan kan? Okey, satu lagi apa dia? Okey, Yukesh dah angkat tangan tadi. Yukesh. Okey, Yukesh. Kita dapat saling bekerjasama dan kita akan saling bersefahaman. Saling bekerjasama dan juga saling Oh. dan juga saling bersefahaman. Dekat sini kita tunjukkan persefahaman dekat sini ya. Aha. Okey, Ganesh sudah satu tadi, Yukesh satu lagi ya. Okey. Bintang. Yukesh. Oh, Yukesh satu juga. Betul ke jawapan mereka tu, cikgu? Betul. Betul. Okey, kita tengok jawapan. Okey, jadi dekat sini kepentingan bila kita aktiviti gotong royong ni, kenapa saya fokus kepada gotong royong ni? Ini melibatkan pelbagai kaum masyarakat, kawasan, contohnya di kawasan perumahan ya. Dan bila kita melaksanakan aktiviti ni, apa yang kita dapat hasil dia? Okey, sebenarnya ia dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni ya. Lepas tu dapat masyarakat hidup tanpa konflik. Sebenarnya bila mereka bekerjasama bersama-sama melaksanakan tugas tersebut, mereka dapat memahami. Okey, dan ini dapat mengelakkan juga konflik ya. Dan memupuk persefahaman, mungkin mereka beri pandangan ataupun idea yang mana untuk kebaikan kawasan perumahan mereka melalui aktiviti gotong royong. Dan juga mengeratkan hubungan, dan yang paling penting sekali adalah kita dapat mengenali jiran kita lebih dekat. Sama ada mungkin ada masyarakat yang tinggal kawasan perumahan tapi tak kenal siapa jiran sebelah mereka, Melayu ke, Cina ke, India ke, mereka tak kenal. Ya, jadi pentingnya kita perlu tahu siapa jiran kita. Mungkin masa kecemasan kita perlukan bantuan mereka ya. Betul. Okey, alright. Yang seterusnya, okey, sebagai murid, bagaimanakah anda mempamerkan amalan hidup bersatu padu ketika berada di sekolah? Okey, ini saya nak tunjukkan kepada murid saya sebab mereka adalah murid. Sabar, jangan angkat dulu. Sabar. Okey, mereka nak dapatkan bintang sebenarnya, nak tunjukkan siapa aktif ni. Cikgu tak habis lagi soalan tu. Silakan cikgu. Okey, sebagai murid, bagaimanakah anda mempamerkan amalan hidup bersatu padu ketika berada di sekolah? Okey, saya tunjukkan soalan ni sekarang. Saya buka soalan ni cepat. 1, 2, 3. Cikgu, memandangkan Manggai jiran saya, cikgu, saya bagi dia jawab. Oh, Manggai, okey. Dia jiran saya, cikgu. Jiran sebelah rumah. Itu pilih kasih tu. Okey. Silakan. Okey, Manggai. Menyertai aktiviti kokurikulum yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, menyertai aktiviti. Okey, baik. saya nak tanya Manggai, apa contoh aktiviti kokurikulum yang Manggai cakapkan tadi, sebutkan tadi? Contoh. Contohnya kelab kebudayaan. Bagus ya, kelab kebudayaan ni memang di sekolah saya memang ada kelab kebudayaan dan memang penglibatan murid daripada pelbagai kaum sebab mereka ingin menonjolkan budaya mengikutkan, dan yang istimewanya adalah masa sambutan, contohnya sambutan Hari Guru ke ataupun ada sambutan yang istimewa di sekolah. Pelbagai kaum ni mereka buat tarian tu untuk mungkin ada pelajar Melayu, murid Melayu, mereka buat tarian India. Ya, betul. Dan ada juga murid India ni membuat tarian Cina sebenarnya. Betul. Jadi itu menunjukkan kepelbagaian ya. Bagus ya. Okey, apa lagi contoh lain? Yang tadi betul, cikgu kan? Ya, betul. Okey, siapa? Vishanti. Saya nampak Vishanti tadi. Okey, Vishanti. Ganesh senyum sikit Muka dia garang betul. Uish, tak dapat pula. Vishanti, silakan. Cikgu, berkawan dengan pelbagai kaum. Okey, berkawan dengan pelbagai kaum. Jangan tidak bersikap bersendirian ya. I like this answer. Bagus. Ustaz Cik, nak bagi berapa tu? Satu juga. Okey, jadi dekat sini kita berkawan sebab ada yang kita nampak yang kebiasaannya di sekolah. Kadang-kadang kita nampak murid tu hanya dia berkawan dengan kaum dia sahaja. Mereka tidak mahu terbuka kepada kaum yang lain, tidak mahu bercampur, nak pergi makan, nak kantin, kat kantin pun pergi dengan kumpulan yang sama. Mereka even katakan contohnya nak bercakap pun tak nak bercakap. Mereka menggunakan hanya bahasa ibunda mereka sahaja dan mereka tidak mahu, tak ada fikiran terbuka dengan kaum yang lain. Rugi sebenarnya kan, cikgu? Betul. Okey, kita tengok jawapan. Okey, berkawan dengan rakan-rakan pelbagai kaum, menyertai aktiviti kokurikulum yang melibatkan pelbagai kaum, duduk di susunan meja dalam kelas terutamanya. Kalau boleh jangan duduk dengan kawan yang satu kaum saja. Kalau boleh duduk dengan pelbagai kaum. Jadi ini dapat mengenali, mungkin mereka boleh mempelajari dengan lebih baik, mereka boleh mengetahui tentang apa saja yang berkaitan dengan kaum masing-masing ya. Setuju, cikgu. Okey, dan juga membuat perbincangan kumpulan bila buat tugasan dalam kelas.
Okey, bila ada bahagikan kumpulan nak pilih kawan, dia akan pilih kawan yang satu kaum saja. Mereka tidak mahu untuk berada dalam kumpulan yang ada pelbagai kaum. Ya, jadi dekat sini bagaimana murid dapat mempamerkannya melalui cara yang begini. Betul tu, cikgu. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat di sini Vishanti sedang memperolehi kejayaannya yang bakal memenangi beg sekolah. Dan siapakah yang akan menjuarai? Kita nak berdiri dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam slot Menengah Rendah. Didik TV KPM. Ting 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 ting, masih lagi menyaksikan Slot Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita, Cikgu Mageswari. Cikgu, wah, semua ni betul-betul bersemangat ni cikgu. Nak menang satu set beg sekolah. Tajaan daripada cikgu. Pandai-pandai Akmal. Okey, baik cikgu. Untuk segmen terakhir ni, apa perlu cikgu nak kongsikan kepada kami semua? Silakan. Okey, sekarang kita akan masuk kepada segmen yang terakhir, iaitu berkaitan dengan cabaran. Ya? Alright. Okey. Okey, ada 4 cabaran. Okey, kita akan tengok satu persatu apakah konten cabaran tersebut, ya. Okey. Okey. Okey, yang pertama adalah sosial. Okey, cabaran adalah masalah, ya, masalah yang akan dihadapi dalam untuk mewujudkan kehidupan bersatu padu, iaitu contohnya pemisahan tempat kediaman, di mana kita dapat taman perumahan yang mana hanya untuk satu komuniti sahaja. Kita tidak melibatkan pelbagai kaum, ya. Itu juga merupakan satu masalah, ya, di mana bagaimana kita nak wujudkan perpaduan sekiranya hanya satu komuniti saja yang tinggal di kawasan taman perumahan tersebut, ya. Okey, kesukaran menguasai bahasa Melayu. Ini memang dihadapi oleh beberapa ramai murid, ya, yang mana kerana mereka tidak mahu mempelajari ataupun tidak berusaha untuk mempelajari bahasa Melayu. Jadi ini menjadi kesukaran kepada mereka untuk berucap dalam bahasa Melayu. Jadi ini akan menyebabkan jurang, di antara pelajar yang mahir berbahasa Melayu dan juga yang tidak. Ini akan mengurangkan komunikasi di antara satu sama lain. Okey, suka bergaul dalam kalangan komuniti sendiri seperti yang saya sebut dalam segmen yang tadi, di mana mereka hanya ingin berkawan dengan komuniti sendiri. Okay, mereka tidak ada fikiran secara terbuka untuk berkawan ataupun berkomunikasi dengan pelbagai kaum. Ini merupakan satu cabaran yang mana ia akan menyebabkan satu jurang perbezaan di antara semua kaum. Okey, seterusnya dari segi globalisasi, yang mana dengan media sosial yang canggih pada masa kini, yang mana wujudnya penyebaran maklumat palsu, yang mana ini juga boleh menyebabkan masalah ataupun konflik, yang mana dengan penyebaran maklumat palsu tentang pelbagai kaum masalahnya. Contohnya dengan menyebarkan isu sensitif, ya, seperti isu perkauman ataupun keagamaan dan sebagainya. Ini juga boleh menyebabkan perasaan rasa tidak puas hati di kalangan pihak-pihak yang tertentu, ya, terutamanya pelbagai kaum. Okey, seterusnya dari segi agama dan kepercayaannya, contohnya ini dari segi pelampau agama, contohnya ada juga segelintir, ya, pihak yang mana mereka adanya sikap syak para prasangka terhadap agama lain. Okey, jadi ini juga boleh menyebabkan kewujudan kita tidak dapat mencapai untuk hidup bersatu padu, ya. Dan seterusnya tentang budaya dan adat resam, yang ini adalah kerana kurang memahami budaya lain. Contohnya bila kita anjurkan rumah terbuka, yang mana kita menggalakkan pelbagai kaum untuk menyertai rumah terbuka tersebut, apa yang berlaku adalah ada segelintir yang mana mereka tidak berminat ataupun tidak mahu menyertai contohnya upacara-upacara kebudayaan tersebut, kebudayaan kepelbagaian kaum. Jadi ini menyebabkan juga jurang di antara satu kaum dengan kaum yang lain, ya. Dan juga terpengaruh dengan budaya luar, yang mana mungkin terpengaruh dengan budaya
Barat, yang mana mereka rasa budaya Barat itu lebih bagus, lebih memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka lupa ataupun mereka tinggalkan budaya-budaya yang tradisi yang kita ada di Malaysia ni, dan juga kurang memahami pantang larang kaum lain, ya, kurang memahami pantang larang ni. Contohnya kita perlu menghormati, ya, menghormati pantang larang, sebab setiap kaum ni ada pantang larang masing-masing. Contohnya saya nak ambil masyarakat Cina, bila mereka adanya satu kematian dan sebagainya, mereka akan memakai pakaian warna hitam untuk menunjukkan mereka berkabung. Jadi kita kena menghormati pantang larang mereka. Ya, begitu juga sekiranya kita ingin pergi untuk upacara kematian tersebut, kita perlu hormat dengan jangan memakai pakaian yang berwarna-warni, ya, yang mana mereka sedang berkabung. Jadi kita kena hormat pantang larang mereka tu. Okay, begitu juga dengan pantang larang kepada kaum-kaum yang lain. Jadi mungkin pantang larang ini berbeza di antara satu kaum dengan kaum yang lain, tetapi kita perlu menghormati kerana kenapa mereka mengamalkan pantang larang tersebut. Okey. Jadi ini merupakan beberapa cabaran yang mana boleh menyebabkan menggugatkan perpaduan di antara masyarakat di Malaysia ini. Walaupun kita ni terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, budaya dan bangsa, sekiranya masalah yang tidak kita tidak diambil berat, ini akan menyebabkan huru-hara dalam negara, ya. Yep. Okey. Kita ada 4 soalan. Mungkin murid-murid saya memang tertunggu-tunggu untuk mendapatkan bintang. Jadi mereka mungkin tunggukan soalan daripada saya. Okey, ini satu betul 2 bintang saya bagi cikgu. Wow, 2 bintang. Okey. Ini berkaitan dengan cabaran, ya, iaitu Nicholas tidak begitu mesra dengan jiran. Dan apa yang berlaku, dia kerap tidak menyertai aktiviti kemasyarakatan. Ini menunjukkan dia suka menyendiri, ya, tidak suka bergaul, dan dia suka mengasingkan diri. Okey, mungkin dekat sini mungkin ada jiran, mungkin ada di antara kalangan masyarakat di sekeliling kita yang ada sikap seperti Nicholas ni. Okey, adakah wajar tindakan Nicholas? Berikan alasan anda. Okey, siapa nak jawab? Wow, Bishanti juga. Bishanti, dia macam, lain macam hari ni, cikgu. Okey, Bishanti, silakan. Tidak wajar, cikgu. Okey, tidak wajar. Kenapa tidak wajar, Bishanti? Kerana hubungan dengan rakan akan terus regang. Ya, hubungan dengan jiran. Dengan jiran. Bagus, ya. Jadi hubungan dengan jiran ni akan regang sebab dia tidak begitu mesra. Dia tidak mahu menyertai aktiviti yang dianjurkan di kawasan perumahan dia, dan juga dia suka mengasingkan diri. Jadi ini akan menyebabkan jurang, di antara kaum. Dah ada love kat situ. Okey. Nyatakan 2 nilai yang patut diamalkan oleh Nicholas untuk hidup bersatu padu dengan jiran. Yukesh dah angkat tangan dah. Yukesh. Okey. Bagi macam, alamak. Tak apa, lepas ni. Okey, silakan Yukesh. Nicholas patutnya pupuk nilai toleransi. Nilai toleransi. Okey, soalan dia tadi. Okey, 2 nilai yang patut diamalkan oleh Nicholas. Okey, untuk bersatu padu dia kata nilai toleransi, kerana mungkin untuk kita harus bertolak ansur dengan pelbagai kaum, ya. Okey, satu love untuk Ukes dah. Satu saja. Satu, ya. Okey, satu saja. Ya, Bishanti, kenapa angkat tangan tu? Saya belum tanya soalan lagi. Sabar. Okey, saya nak beri peluang pada Ganesh lah. Saya kesian tengok Ganesh ni. Senyumlah sikit, Ganesh. Senyum dulu, nampak gigi. Okey. Ya, nilai apa, Ganesh? Rasional. Okey, saya dengar dia kata action. Nilai rasional, ya. Okey, nilai rasional ni sebab kita perlu berfikir, dalam apa saja perbuatan yang kita buat, kita mesti berfikir apakah kesan yang kita akan dapat daripada perbuatan kita. Okey, kita tengok jawapan betul tak? Ada nilai toleransi, nilai rasional, nilai hemat tinggi. Okey, seterusnya tengok soalan C pula. Okey, come on, my neighbor, manggil. Belum lagi. Kita adil. Okey, minta maaf, cikgu. Kita adil ni, Akmal. Okey. Apakah yang akan berlaku kepada masyarakat dan negara sekiranya semua kaum bertindak seperti Nicholas untuk menyendiri? Apa yang akan berlaku? Yukesh, saya nampak Yukesh dulu. Saya pun nampak juga. Ya, betul kan? Okey, Yukesh. Okey, silakan Yukesh. Okey. Jika semua masyarakat membuat seperti Nicholas, ia akan menjejaskan imej negara dan kadar pelancongan asing ke negara kita juga berkurang. Wow, bagus tu. Okey, jawapan yang mantap. Okey, dia kata imej negara kita akan jatuh. Okey, ini akan menjejaskan imej kita. Okey, dan juga menjejaskan dari segi pendapatan
ekonomi negara kita. Okey, alright. Kita Okey. tengok jawapan dah ada tak? Okey, jawapan UK tak ada, tapi itu merupakan satu jawapan yang mantap ya. Ya. Okey, dia dah masukkan tentang ekonomi. Okey, kita Okey. tengok kepada okey, soalan D pula. Senaraikan 2 aktiviti yang boleh dianjurkan di taman perumahan. Okey, bagi menyatukan masyarakat berbilang kaum. Okey, Ganesh, saya nampak Ganesh. Okey. Siapa? Gotong royong. Okey, gotong royong. Okey, bagus, betul. Siapa lagi? Siapa cepat jawab. Manggai. Percutian, cikgu. Percutian. Macam mana percutian? Boleh jelaskan tak percutian macam mana? Sebenarnya jawab betul-betul. Dengan rakan saya ataupun jiran saya boleh keluar bersama-sama. Ada sebenarnya jawapan Manggai itu betul, sebab tu saya bagi percutian, sebab mungkin ada anjurkan ya, taman perumahan dia anjurkan rombongan. Rombongan untuk pergi bercuti bersama-sama dengan penduduk dekat kawasan taman perumahan tu. Jadi itu juga merupakan satu cara bagaimana kita boleh menyatukan masyarakat berbilang kaum ya. Selain daripada contohnya kita buat sukan nikah, kita buat hari keluarga dan sebagainya. Okey, jadi ini merupakan beberapa aktiviti yang boleh dianjurkan yang mana dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum. Alright. Cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan secara ringkas dan juga pentaksiran murid-murid kita untuk sesi kali ini. Silakan cikgu. Okey, saya nak rumuskan dulu ya. Okey, apa yang kita belajar pada hari ini adalah bagaimana apakah bagaimana peranan setiap masyarakat di Malaysia ini. Mereka memainkan peranan yang sangat penting untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat. Ini untuk memupuk supaya kita dapat hidup dalam keadaan harmoni dan juga sejahtera. Tak kira sama ada terdiri daripada pelbagai bahasa, bangsa dan juga budaya. Okey, pentaksiran murid-murid kita kali ini macam mana cikgu? Bagi kita tengok. Ya, saya nak ucapkan tahniah dan syabas ya kepada murid-murid kesayangan saya kerana mereka memang memberikan memberikan jawapan respon yang cukup mantap dan baik ya. Dan kita tengok dekat sini siapa yang paling banyak sekali adalah Bishanti, cikgu. Okey, berikan satu tepukan kepada Bishanti. Okey. Ya, sebenarnya kita nak cari yang paling sikit cikgu. Jadi juaranya Manggai. Jiran Akmal, Manggai dapat sedikit. Okey, cikgu. Dan juga kepada murid-murid di rumah untuk mendapatkan bahan tambahan, mereka boleh melayari portal Sumberku ya. Untuk mendapatkan bahan tambahan ya. Baik, jadi kita akhiri kita punya sesi kali ini dengan ada pantun cikgu. Jom kita jadi kita minta berpantun. musiknya please. Tuan Putri dari Kayangan, senyum manis seperti madu. Bermacam keturunan bukan halangan untuk membina bangsa yang padu. Okey, saya punya tanda. Okey, petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Cantik. Hidup muhibah perlu diamalkan demi negara berbilang bangsa. Itu dia, kita akan jumpa lagi bersama dengan saya Akmal Nazir, insyaAllah. Take care guys. See ya. Bye-bye. Bye.